KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? Mudah-mudahan semuanya sihat belaka ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersua kita dalam Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak bicarakan tentang mata pelajaran Maharat Al-Quran. Agak-agak bersama dengan siapa ya? Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Okey, hari ini kita bersama dengan seorang ustaz yang bernama Ustaz Muhammad Hafizul ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Jo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Lokman? Saya pun alhamdulillah sihat Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Ustaz. Hari ini kita nak membicarakan tentang mata pelajaran Maharat Al-Quran dan khususnya untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa Ustaz? Untuk segmen yang pertama ni kita fokus dulu tentang pengenalan Maharat ataupun format pentaksiran. Lebih kepada bidang dan tajuk-tajuk dalam Maharat. Apa yang ada dalam Maharat. Okey, baik. Jadi kita nak fokuskan kepada format pentaksiran. Tanpa buang masa, saya hulurkan kepada Ustaz. Okey, terima kasih Lokman. Sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Okey, Maharat Al-Quran, Sukses SPM Pecutan. Okey, pertama sekali, Maharat Al-Quran. I love Maharat. Saya suka Maharat. Jadi calon-calon yang berada di rumah, murid-murid yang berada di rumah, tolong Ustaz nak mengajak adik-adik semua supaya minat, supaya suka kepada subjek Maharat. Subjek Maharat. Okey. Maharat bertulis kertas 5302 palang 2. Seperti mana yang kita tahu, hari Rabu 22 Februari 2.30 hingga 4 petang. Okey. Okey, ini format pentaksiran dia, ini semua sudah tahu. Cuma ustaz kita nak ulang kaji saja, iaitu kisim alif 20 soalan, iaitu objektif pelbagai bentuk. Kisim ba ada 4 soalan subjektif. Wajib jawab semua soalan. Jumlah 100%. 100%. Okey, wajaran 40%. Soalan dari tingkatan 5, tingkatan 4. Masa menjawab 1 jam 30 minit. Jenis item, objektif pelbagai bentuk dan subjektif. Ini semua sudah maklum. Tak payah ustaz terangkanlah. Okey, dalam Maharat itu ada 4 bidang untuk untuk Maharat Al-Quran kertas 2 ni. 4 bidang inilah yang penting, yang kena calon titik beratkan. Yang pertama sekali tajwid. Dalam tajwid ada apa? Selepas ni ustaz akan tunjukkan. Okey, yang kedua manhaj dan tarjim al-qiraat. Manhaj dan tarjim. Yang ketiga tatbik qiraat. Keempat resam Osmani. Inilah bidang-bidang yang akan mesti calon kena tumpukan. Okey, teknik Hafz An Asim. Teknik Hafz An Asim ini teknik yang ustaz buat sendiri. Ustaz buat sendiri supaya calon-calon mudah untuk Maharat ni apa yang kena fokuskan, iaitu Hafz An Asim. Lokman, teknik Hafz An Asim. H untuk hafal, A untuk amal, F untuk faham, S skor, A dan A satu lagi iaitu A+. Okey, dalam ni bergantung pada tadilah bidang tadi. Bidang tajwid maknanya
mesti hafaz dan ingat. Semua kalau tengok tajwid, tarjim dan manahij, tatbik qiraat, resam dan lain-lain tu semuanya dekat bawah tu ustaz letak hafaz dan ingat. Maknanya yang paling penting memang kena rajin menghafal. Selain daripada amal, selain daripada faham, yang penting sekali mesti rajin menghafal dalam maharat itu sendiri. Okey. Calon perlu menguasai. Okey, ini biasa. Maknanya kena tahu semua apa yang ada dalam buku teks tingkatan 4. Begitu juga dengan buku teks tingkatan 5. Semua kena tahu dekat mana dia berada. Kalau kita tak tahu, kita tercari-cari nanti bila keluar soalan. Okey, ini tajwid. Tajwid, dalam bahagian tajwid ini ada makharijul huruf, sifat huruf, sifat yang berlawanan, sifat yang tidak berlawanan, semuanya ada dalam tajwid ini. Ini untuk tingkatan 4, tingkatan 4. Okey, untuk tingkatan 5 ada waqaf, ibtida', ma yulzamu 'alaiha haf dan qiraat. Okey, qiraat tingkatan 4 ada 3 dan tingkatan 5 ada 4 yang calon-calon sudah pelajari. Okey. Ini resam dan purata menjawab 1 minit bagi bahagian alif dan 2 minit bagi bahagian ba. Jadi bahagian tilawah mempunyai 60% dan markah bertulis ini Luqman 40%. Jadi 100%. Jadi oleh itu fokuskan matlamat murid-murid dalam ujian tilawah. Kalau boleh hari itu dapat 58 markah dan pastikan ujian bertulis ini paling-paling minimal, paling-paling kurang dapat 32 markah. Sebab jumlah bagi kedua-dua kertas ini akan menentukan skor bagi calon. Okey, baik. Jadi itu contoh format pentaksiran bagi mata pelajaran Maharat Al-Quran. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada bahagian A, iaitu objektif pelbagai bentuk dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran bersama dengan Ustaz Muhammad Hafizul ataupun Ustaz Jo. Okey Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Luqman. Sama-sama. Okey, bahagian alif. Bahagian alif. Okey, bahagian alif. Kalau tengok dekat sini, kalau murid-murid tengok, sama sahaja bidang yang Ustaz ceritakan tadi, iaitu tajwid, tarjim dan manahij qura', tatbik qiraat dan resam dan bahagian lain. Okey, jadi ada formula dia. 1 hingga 5 bahagian tajwid. Luqman, soalan 1 hingga 5 ni dia berkisar tentang bidang tajwid sahaja. Baik. Bidang tajwid sahaja. Selepas ini Ustaz akan tunjukkan contohlah. Okey, yang 6 hingga 10 tarajim dan manahij qura'. Ini maknanya kalau murid-murid tekan pada bidang ini, dekat soalan ini murid-murid dapat jawab, dapat skor. Okey, 11 hingga 15 tatbik qiraat dan 16 hingga 20 resam dan lain-lain. Resam dan lain-lain. Okey, panduan menjawab soalan. Okey, yang pertama sekali wajib jawab semua soalan. Wajib jawab semua soalan. Nombor 1 hingga 20 wajib jawab semua soalan. Okey, jawapan hendaklah ditulis dalam kertas soalan yang dibekalkan. Okey, tengok Ustaz dah tunjuk tu. Okey, kertas soalan, buku jawapan. Okey, kalau sebelum ni calon-calon dibekalkan dengan buku jawapan. Okey, tapi pada kali ini calon-calon mesti menjawab dalam kertas soalan. Kena faham dalam kertas soalan. Okey, jangan tak ada lagi dibekalkan buku jawapan. Okey, lazimnya 1 atau 2 pilihan jawapan yang tidak tepat. 1 jawapan pengganggu dan 1 jawapan yang tepat
Ini untuk nombor 1 dan hingga nombor 5. Nombor 1 hingga nombor 5 dalam bahagian alif ni lah. Jadi kita tidak tahu, kadang-kadang dia bagi pengganggu yang terlalu banyak untuk mengelirukan. Jadi kena baca betul-betul, hati-hati menjawab. Hati-hati menjawab. Okey, seterusnya bahagian alif ini contoh. Contoh bahagian tajwid 1 hingga 5. Okey, tengok yang pertama macam mana kita nak jawab kalau soalan-soalan macam ni. Okey, sebagaimana yang calon semua tahu, untuk bahagian alif ini disediakan jawapan. Ada jawapan. Bila ada jawapan, calon-calon pilih sahaja. Jadi hati-hati, kena tahu juga Luqman macam mana nak pilih dia, kena ada keyword dia. Betul. Kan? Okey. Jadi untuk contoh soalan pertama, makhraj al-jawf fi kalimah allazi huwa harf. Maknanya huruf apa? Tengok, dia nak makhraj al-jawf. Al-jawf kat mana? Iaitu rongga mulut. Maknanya keyword dia, maknanya kita kena tahu keyword dia. Okey, jadi kita pun jawablah. Pilih jawapan yang betul dan jawab, terus tulis di atas di tempat yang kosong ini. Okey, sama juga maknanya dalam bahagian tajwid ni, makhraj huruf ni ada berapa yang kita tahu. Makhraj am, makhraj khassah. Jadi kena tahu. Calon-calon kena mahir lah. Kena mahir. Okey. Yang seterusnya, nombor 6 hingga 10. 6 hingga 10 kebiasaannya Luqman. Soalan dia, raid dan pangkah. Raid dan pangkah. Tetapi ada juga dia tanya sahih ataupun khata'. Baik. Pattern. Bila kita sebut objektif pelbagai bentuk ni, dia boleh berubah-ubah. Jadi kita tak tahu. Tahun ini, SPM yang ini, jadi kita tak tahu bentuk mana yang akan keluar. Bentuk mana yang akan keluar. Cuma bila bentuk raid pangkah yang akan keluar, maknanya inilah jawapan dia. Maknanya tanda raid sahaja dan tanda pangkah sahaja. Okey, sekiranya keluar arahan soalan untuk kalimah sahih ataupun kalimah khata'. Maknanya khata' dan sahih, maknanya ini yang jawapan yang mesti ditulis. Betul. Mesti ditulis. Contoh, kita kata nombor 6, dia kata harfain al-waw wal ya as-sakinain al-maftuh ma qablaha min sifat huruf al-lin. Huruf mana keyword dia? Maknanya dia nak huruf waw dan ya ni yang berbaris mati maftuh ma qablaha. Sebelum dia berbaris di atas. Ya. Betul ke daripada sifat huruf lin? Sahih atau khata'? Okey, kalau sahih, maknanya tulislah sahih. Tulis sahih. Okey. Kalau khata' kena tulis khata' lah. Okey. Nombor 7, qira'ah al-Imam al-Kisai al-Kufi fi kalimah tahta al-khat. Maknanya al-ghashiyah. Al-ghashiyah dia cakap bil imalah. Bil imalah. Okey, betul ke? Kisai ni dia baca dengan kalimah al-ghashiyah tu dengan imalah. Ini keyword dia. Maknanya kena tengok elok-elok. Okey. Bacaan kalau betul tulis sahih. Jawapannya kalau dekat sini kalau murid-murid tahu apa dia jawapan kat sini. Ya betul. Sahih. Betul. Sahih Luqman. Okey. Nombor 8, al-waqfu al-ittirari huwa al-waqfu allazi yu'radu lil-qari'u qira'atihi bisabab darurah. Okey, wakaf ittirari. Wakaf ittirari ni kita tahu dah. Kalau kita nak berhenti dengan sebab apa? Dengan sebab darurat. Dengan sebab darurat. Okey, jadi jawapan dia juga sahih. Jawapan dia juga sahih. Okey, 9. Kita tengok. Okey, 9 ni qira'ah al-Imam Syu'bah fi kalimah tahtaha al-khat. Okey, in ajriya illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Okey, betul ke? Syu'bah ini dia baca dengan bi fathul ya idhafah. Betul ke dia baca dengan bi fathul ya idhafah? Okey, ini dalam bab mana? Dalam bab Imam Syu'bah lah, Imam Asim lah. Perawi dia Syu'bah dengan Hafs kan. Okey, jadi
tengok betul-betul dalam bab ya idhafat, ada 4 kalimah yang dalam tu. Okey, ini in ajriya illa ni bukan dalam surah Al-Baqarah, bukan dalam surah 1 hingga 25 yang qiraat itu. Ini kalau nak cari dia dalam manhaj, in ajriya illa ni dalam surah Yunus, dalam surah Yunus. Jadi jawapannya adalah salah. Jawapannya adalah khata'. Bila khata' maknanya tulis khata', in ajriya illa 'ala Allah, itu dia baca dengan iskan. Dia baca dengan iskan. Baca dengan iskan. Okey. Yang last kali qira'a Imam Ibn Katsir fi kalimah anzartahum bi tashil hamzah sakinah. Okey, ini sahih. Ini sahih. Jadi tulis saja. Tulis saja di tepi sini. Kalau khata' tadi maknanya tulislah khata'. Tulis ini. Okey. Jadi seterusnya tatbik qiraat. Tatbik qiraat. Okey, tatbik qiraat ini soalan nombor 15 hingga nombor 11 hingga 15. 11 hingga 15. Okey. Jadi yang ini yang tatbik qiraat ni, kalau kata murid-murid memang amal tadi qiraat, qiraat sentiasa baca dalam solat, walaupun berada di asrama, boleh baca dalam solat berjemaah, solat maghrib, solat isyak. Inilah yang selalu ustaz ingatkan kepada anak-anak didik ustaz di sekolah. Okey, jadi bentuk dia dia ada jawapan, tetapi yang ini kadang-kadang dia boleh juga keluar dengan tiada jawapan. Okey. Tak ada jawapan. Jadi yang tak ada jawapan ni lah Luqman. Jadi kena fikir sikit. Sukar sikit. Murid-murid kena fikir sikitlah. Faham. Macam mana? Kena faham. Bila faham dan amal tadi yang qiraat tadi, insya-Allah boleh jawab soalan ini. Contoh satu lagi. Okey, qiraat Al-Imam Hisham fi kalimah qila. Fi kalimah qila, dia kata qaulan wahidah. Okey. Hisham baca kalimah qila ni macam mana? Macam mana? Cuba fikir. Jadi kena fikir. Apa kita kena ingat balik apa semua yang kita belajar. Okey, kalau jawapan dia maknanya ismam. Ismam maknanya dia baca qila. Qila lahum. Okey, jadi tulislah kat situ ismam. Yang ini tak ada jawapan, cuma kita kena fikir sendirilah. Fikir sendiri. Qiraat Imam As-Susi fi kalimah anu'minu. Apa dia? Tempat kosong hamzah. Kalaulah Susi dia baca anu'minu ni dengan ibdal. Bi ibdal. Okey? Ibdal. Tulis elok-elok. Ibdal. Bukan badal. Bukan badal. Salah tu salah. Itu mat badal. Lain. Takut lain lah. Tapi kena tulis betul-betul, maknanya jaga ejaan kalimah itu ibdal. Ibdal. Bi ibdal. Maknanya anu minu. Qiraat Al-Imam Ibn Zakwan fi kalimah qila lahum mim jamak. Maknanya dia baca dengan iskan mim jamak. Iskan mim jamak. Maknanya dia bukan baca dengan silah mim jamak. Maknanya kena tengok betul-betul. Sama juga qiraat Al-Imam Duri Al-Kisai fi kalimah qalu amanna. Okey, dia baca dengan apa? Sama ada isba', tawassud ataupun qasar. Kena fikir. Jawapan dia ialah tawassud. Sebagaimana yang kita tahu, maknanya hamzah dengan warsh yang baca dengan isba'. Isba' pada mat munfasil. Okey, qiraat Imam Warsh fi kalimah khalau ila. Khalau ila. Okey, ini Warsh dia baca dengan naqal. Khalawila. Khalawila. Okey, jadi kena tulis naqal. Jadi yang inilah yang kita kata maknanya kena bagi tumpuan sikit. Qiraat kena faham, kena amal, insya-Allah dapat jawab soalan nombor 11 dengan 15. Insya-Allah. Okey. Untuk soalan nombor 16 hingga 20 iaitu resam dan lain-lain. Resam dan lain-lain. Maknanya dalam ni boleh datang soalan tajwid. Dia boleh juga datang soalan manhaj dan tarjim qura' tu. Dan dia boleh juga datang soalan resam. Soalan resam. Okey, jadi kenapa Ustaz tunjukkan apa di sebelah sini soalan berbentuk jadual, kita kata berbentuk gambar rajah. Berbentuk gambar rajah. Okey, sebab apa? Kemungkinan. Kita tak tahu. Maknanya sebab dia objektif pelbagai bentuk. Jadi dia boleh hadir dengan pelbagai bentuk. Jadi inilah salah satu bentuk yang perlu
calon titik beratkan. Tengok. Isikan jawapan dia dekat sinilah kalau tempat kosong. Ini pada zaman Saidina Abu Bakar. Jadi sini pada zaman apa? Zaman Nabi. Sana pada zaman Saidina Osman. Okey, baik. Jadi itu antara soalan bahagian alif. Apa yang boleh saya simpulkan, kita perlu baca soalan bagi faham dan cari kata kunci. Betul. Baik. Jadi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Maharat Al-Quran bersama dengan Ustaz Muhammad Hafizul ataupun Ustaz Jo, dan untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada bahagian B ataupun bahagian ba. Betul kan Ustaz? Betul. Tafadhal Ustaz. Okey, terima kasih. Okey. Bahagian ba. Tadi bahagian alif. Okey, ini bahagian ba. Okey, apa yang ada dalam bahagian ba ini? Kalau kita tengok, sama je macam dengan bahagian alif tadi. Okey, inilah rahsia dia. Inilah rahsia dia. Okey, bahagian ba, soalan satu iaitu soal awal, kebiasaannya dia fokus kepada bidang tajwid. Bidang tajwid. Kalau mahir bidang tajwid, maknanya dapat jawab soal awal dan juga tadilah nombor 1 hingga 5. Nombor 1 hingga 5. Okey, soalan yang kedua, as-soal sani, tarjim dan manhaj qira. Soalan yang ketiga, tatbiq qiraat, dan soalan yang keempat, resam dan bahagian lain. Ini tadi 1 hingga 5, 6 hingga 10. Okey, ini as-soal awal, as-soal sani. Okey, itu turutan dia. Okey. Yang pertama sekali, sebelum menjawab, kita kena kenal pasti dan fahami kehendak soalan. Kena kenal pasti. Okey, kalau kita tak kenal pasti soalan ni, macam mana kita nak jawab? Mal farqu, bila tanya mal farqu, kita pun tak tahu apa dia mal farqu tu. Jadi susahlah nak jawab. Jadi kena kenal pasti dahulu. Tengok betul-betul. Lepas ni Ustaz akan tunjukkan contoh. Okey. Nombor dan susunan jawapan mestilah sama dengan nombor soalan. Kena sama dengan nombor soalan. Kadang-kadang dalam soalan tu, contoh soal awal 1, kemungkinan dia ada anak 1, 2. Jadi untuk kertas, bila jawab dalam kertas soalan ni, mungkin senang sikit lah. Mungkin dia dah ada ruangan jawapan. Jadi hati-hati, maknanya jangan tertukar. Jangan tertukar. Okey, ini contoh yang Ustaz bagi dekat sini, maknanya ini contoh cara menjawab. Okey. Tulis jawapan dalam bahasa Arab. Ini wajib Luqman? Wajib. Kena ingat. Murid-murid kena ingat, jangan selitkan dalam tulisan Jawi. Mesti jawab dalam bahasa Arab. Sekalipun kalau kita tak ingat, janganlah kita cuba-cuba selit dengan tulisan Jawi tu. Dia boleh kemungkinan boleh menghilangkan sayang Ustaz. Sayang. Betul. Dia sayang. Kalau tak tahu juga, tinggallah ruang kosong. Tinggallah ruang kosong, tapi jangan tulis dengan tulisan Jawi sebab dia wajib menggunakan bahasa Arab. Okey. Takrif dari segi bahasa dan istilah mesti gunakan ayat buku teks. Ini penting sebab itu kena rajin menghafal. Kena rajin menghafal. Murid-murid kena rajin menghafal. Takrif ini dah ada dalam buku teks. Keluarkan dan hafal. Kalau rajin kumpulkan semua takrif tingkatan 4, tingkatan 5, hafal. Dan takrif ini Luqman mesti dia hafal dengan package. Package dia iaitu lugah, istilahan, lepas tu huruf dia, dan satu lagi yang tak letak dekat sini iaitu sebabu tasmiah. Sebab tasmiah dia. Ada 4 lah Ustaz. Jadi 4. 4 kalau sebab 4 ini kadang-kadang soalan dia berangkai. Kadang-kadang 4 soalan ni dia ni. Dia tanya. Jadi maknanya kena hafal betul-betul takrif. Jangan kata ini tak penting. Takrif memang penting. Memang penting. Okey.
Okey, memahami istilah-istilah dan konsep penting dalam buku teks Maharat. Ini contoh istilah soalan lah. Contoh soalan maknanya ajib, jawab, had, datangkan. Kadang-kadang ada juga murid-murid yang lupa tau. Had, bila had kat depan, apa dia? Maksudnya Hati. apa? Maksudnya apa? Jadi ini kena tahu betul-betul. Maknanya had, datangkan, arif, ta'rif, maknanya semua benda-benda ni yang ustaz tunjukkan ini, maknanya ini antara kita kata kunci soalan tu yang berada di hadapan yang perlu diingat. Begitu juga dengan contoh istilah qiraat, wajah qiraat ini al-isba'. Apa dia isba'? Tawassut. Apa tawassut? Maknanya isba' kita tahu maknanya dia 6 harakat. Tawassut 4 harakat. Qasar 2 harakat. Maknanya kita kena tahu isbat alif. Apa? Kat mana? Apa dia kalimah biasanya isbat alif? Yang kita biasa dengar dalam apa? Kalimah apa? Maliki. Contoh hazaf alif. Maliki. Taghlis lam. As-salah. Tarki ra. Bila khira. Maknanya kita kena tahu istilah-istilah qiraat dan yang lain ada lagi yang lain. Imalah lah, tashil lah, apa semua itu semua maknanya kita kena mahirlah. Kena tahu. Okey. Perhatikan markah soalan dan jawab berdasarkan markah. Contoh, berikan maksud istifal dari segi bahasa dan istilah, dari segi dan istilah. Ini tiga markah. Kita tengok maknanya bila soalan datang macam ni, contoh Ustaz dah bagi situ arif al-istifal lughah wa istilahan. Okey, dia letak 3 markah. Okey, bila 3 markah maknanya kita kena jawab bersesuaian lah dengan 3 markah itu tadi. Bersesuaian. Jadi lughah apa, istilahan apa, kita jawab betul-betul. Sekiranya istilahan kita rasa macam panjangnya istilahan ni, itu memang kita kena hafal. Kalau dia terlalu panjang, okey, boleh potong-potong tetapi biar kena dengan maksud. Biar sampai maksud. Sampai maksud, biar difahami. Okey, baik. Tapi seeloknya memang kena hafal lah. Memang kena hafal penuh. Inilah soalan tadi Luqman yang saya kata dia berangkai tadi. Arif al-istifal, lepas tu sebutkan huruf istifal, sebab tasmiyah huruf istifal. Inilah yang saya kata tadi, dia berangkai kadang-kadang soalan dia. Okey. Jadi soal awal, soal awal bahagian tajwid. Bahagian tajwid. Sama je kita tengok tadi arif makharijul huruf lughah wa istilahan. Bila dia tanya lughah wa istilahan, maknanya kita mesti jawab lughah dan juga istilahan. Dia ada 2 situ kata kunci. Dia nak lughah dan istilahan. Bila dia nak lughah, kita jawab dahulu lughah. Apa itu lughah? Dan istilahan dia, apa dia istilahan dia. Jadi ini boleh buatlah latihan. Arif makharijul huruf, arif lisan, arif al-jawf. Banyak yang kita boleh buat latihan tentang maknanya berkaitan dengan soalan arif sahaja. Okey. Ini uzkur kaifiat, okey, ikhtilaf ulama. Okey, ini cara-cara nak jawab dia memang yang ni memang kena tengok dalam buku teks, kena hafal, kena ingat. Kena ingat. Selain kita faham makna dia, faham sahaja, tapi kalau tak boleh menulis dalam bahasa Arab, itu tak boleh juga. Kena hafal juga. Baik. Okey. Tajwid. Okey, lagi mal farqu. Mal farqu ini masih dalam bahagian tajwid. Mal farqu, bila datangnya mal farqu iaitu dia minta perbezaan. Dia minta perbezaan. Kena ingat. Mal farqu perbezaan, terus perbezaan. Bila perbezaan, terus ingat bentuk jadual. Kalau boleh, maknanya jawab dalam bentuk jadual yang macam ustaz tunjukkan ini. Kalau bolehlah. Okey, jadi contoh dia bagi mal farqu baina syiddah wa tawassut. Maka maknanya dia nak perbezaan di antara syiddah dan juga tawassut. Ini maknanya kata kunci dia. Kalau boleh kita conteng-contenglah sikit dekat soalan tu. Betul. Jangan takut pula kan. Okey. Jadi dia nak dari segi apa? Dari segi lughah pula. Kena tengok dari segi apa dia nak perbezaan tu. Jadi ini kata kunci dia. Dari segi bilangan huruf. Maknanya
dia nak tengok beza syiddah dengan tawassut ni dari segi lurah dan dari segi bilangan huruf. Jadi kita pun buatlah, maknanya lurah, al-syiddah, al-quwwah, tawassut, al-i'tidal. Okey, bilangan huruf samaniyah dan khamsah. Okey. Sekiranya Luqman. Ya Ustaz. Okey. Kalaulah dia tak ingat, dia tahu 8 tapi dia tak tahu samaniyah. Bagaimana tu Ustaz? Okey. Bolehlah. Tulislah nombor 8. Nombor 8. Tulislah nombor 8. Ini pun sama, tulis nombor 5. Nombor 5. Okey. Sekiranya lagi dia ni terlebih, dia dah hafal ni, aku dah hafal ni. Tanya bilangan je. Dia nak buat huruf. Dia nak tulis huruf itu. Dia huruf syiddah ni dia nak tulis ke 88 huruf ni. Tulislah. Boleh juga. Boleh juga. Tetapi janji kena betul. Kena betul. Ke 88 itu. Janganlah pula dia pergi tulis, kalau dia tak ingat, contoh dia tak ingat pun huruf ni berapa, dia tak ingat pun huruf syiddah ni ada 8, dia pun tulis alif hingga ya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi dia kena tulis sama ada macam ni ataupun tulis huruf dia memang betul-betul ni lah. Okey. Jadi ini dalam bab tajwid. Okey, kita tengok tarjim dan manahij qura'. Tarjim dan manahij qura'. Okey, tarjim dan manahij qura' ni maknanya biodata imam lah. Biodata imam. Kena hafal. Yang ini nama-nama imam, nama perawi dia, nama penuh imam, kunyah dia apa semua kena hafal. Kena rajin menghafal lah. Kena rajin menghafal. Okey, antaranya okey kita pergi yang ni dulu, ma fadlu ilmu qiraat. Okey, ma fadlu ilmu qiraat ni bahagian mabadik qiraat ini amat penting sekali. Maknanya kena baca dalam tajuk tingkatan 4 mabadik qiraat ini ada beberapa tajuk sahaja. Jadi murid-murid kena tengok betul-betul, kena hafal betul-betul kesemuanya, kerana soalan ini kadang-kadang dia boleh berulang, berulang. Okey, jadi kena tengok betul-betul tajuk mabadik qiraat. Selepas tu okey, tarjim ini biodata imam. Biodata imam biasanya dia akan tanya ma ismu al-imam al-Kisai. Bila dia sebut nama Imam Al-Kisai, jadi kena sebut nama penuh dia. Nama penuh Imam Al-Kisai. Ali bin Hamzah bin Abdullah. Okey, tengok kepada markah pula. Markah dia 2. Bila markah 2, mesti kita jawab penuhlah nama berserta dengan datuk dia sekali. Kalau jawab Ali bin Hamzah saja, kemungkinan satu je. Jadi kena jawab dengan penuh. Jawab dengan penuh. Okey. Uzkur maknanya perawi dia yang masyhur, siapa dia? Sebutkan 2. Sebutkan 2. Okey, sebutkan 2, Imam Abu Haris, Imam Ad-Duri. Okey, jadi soalan untuk bahagian tarjim dan manhaj qira' ini, okey, dia bukan dia tanya imam sahaja. Kadang-kadang dia boleh juga datang, dia datangkan perawi. Dia minta kita nama perawi dan bagi tahu nama imam pula. Siapakah imam dia pula? Dia boleh tukar macam tu. Jadi kena tengok betul-betul, kena hafal. Kena mesti hafal. Tarjim dan manhaj qira'. Okey, ini dalam bab ma yulzamu alaiha hafz. Boleh tengok majreha. Majreha hafz dia baca macam mana? Imalah. Jadi jawab bil imalah. La ta'manna. Dia baca rum dengan ismam. Jadi kena baca betul-betul. Ada 11 semua perkara penting dalam tajuk ma yulzamu alaiha hafz. Tengok betul-betul. Okey, tatbiq qiraat. Okey, tatbiq qiraat inilah maknanya soalan-soalan yang biasa keluarnya, dia akan datangkan ayat dan dia datangkan maknanya istinadan ila ayat sabiqah. Ini yang biasa akan keluar
Maknanya tengok sini dia bagi kalimah sirat. Okey, jadi cara jawab dia mestilah jawab penuh. Ishmam harfus sad zayan. Indal Imam Hamzah. Kita kena tengok imam ni. Imam mana dia nak? Imam Hamzah. Jadi kita tahu Imam Hamzah dia baca dengan zayan. Baca dengan zirat. Okey, jadi yang lain boleh tengoklah. Okey, ini tatbik qiraat juga sama juga, maknanya dia datang dengan macam ni dan seterusnya resam dan lain-lain ini maknanya yang Ustaz tunjukkan tadi yang istifal dan resam, iaitu perhatikan juga bahagian qawaid. Qawaid, adawat dia dan tarikh kitabah Al-Quran. Okey, baik. Jadi itu contoh soalan bahagian B yang perlu kita teliti sehabis baik. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran Maharat Al-Quran, jangan pening kepala. Relax, brother, relax. Kerana untuk segmen ini, kita nak tahu tentang panduan menjawab bersama dengan Ustaz Muhammad Hafizul ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Jo. Okey Ustaz, silakan. Okey, terima kasih. Okey, ini mengapa sukar skor kertas Maharat? Jangan tanya Ustaz, tanya diri diri sendiri. Okey, kemungkinan yang Ustaz buat maknanya kemungkinan yang pertamanya tidak faham istilah soalan. Tidak faham istilah soalan. Sebab itu Ustaz tekankan tadi, maknanya kena faham betul-betul. Kalau tak tahu, jangan malu bertanya. Tanyalah guru, tanyalah kawan. Sebelum kita menduduki pentaksiran nanti. Maknanya kena faham betul-betul apa dia istilah yang Ustaz sebutkan tadi, istilah soalan, istilah qiraat, fahami betul-betul. Okey, yang kedua kemungkinan qiraat tidak mantap. Qiraat tidak mantap. Okey, qiraat ini mesti kita kena selalu baca. Tasmi' dengan guru. Tasmi' dengan guru. Baca dengan kawan ataupun belajar, berlatih jadi imam. Sebab tu Ustaz kata tadi, maknanya dalam solat, kita berada di asrama, maknanya buatlah. Maknanya solat maghrib, solat isyak, amalkan. Maknanya gile-gile. Baca malam ni imam ni, malam esok imam lain. Gile-gile lah. Betul. Gile-gile sehinggalah SPM. Maka insya-Allah dapat qiraat akan jadi lebih mantap. Lebih mantap. Yang ketiga, tidak hafal takrif. Maknanya kena hafal, kena rajin-rajin menghafal takrif. Sebagaimana yang anak-anak semua tahu, maknanya takrif banyak sangat dalam Maharat Al-Quran ini. Jadi kena rajin menghafal. Bukan tunggu last minute, tetapi awal-awal lagi kita dah mula menghafal. Yang seterusnya, kemungkinannya tidak menguasai bahasa Arab. Tidak menguasai bahasa Arab. Okey. Panduan menjawab soalan. Okey, mal farqu al-qiraat al-Imam Hisham wa Ibn Zakwan fi ma ya'ti. Okey, ini yang Ustaz ceritakan tadi, maknanya Ustaz dah merahkan mal farqu. Tengok betul-betul. Okey, apa yang dia nak mal farqu, perbezaan. Perbezaan qiraat yang mana? Imam Hisham. Imam Hisham dan Imam Ibn Zakwan. Okey, jadi inilah juga panduan dia, maknanya kalau boleh buat dalam bentuk jadual. Buat dalam bentuk jadual supaya senang nampak. Supaya senang nampak. Okey. Letakkan dari segi apa? Kalimah fazadahum qila. Okey, Hisham baca macam mana, Ibn Zakwan baca macam mana. Ini semua kalau kita mahir qiraat itu tadi dapat jawab dengan mudah. Dapat jawab dengan mudah. Syarat dia kena tahulah, kena amal tatbik qiraat itu tadi. Okey, sama ada mal farqu yang kedua pun mal farqu, sama ada kita nak jawab dalam bentuk jadual yang macam ini ataupun dalam bentuk yang jadual macam ini. Okey. Mal farqu baina al-waqfu al-ikhtibari al-waqfu al-ittirari. Ini yang dia nak, maknanya
perbezaan wakaf iktibari dengan wakaf iktirari. Jadi kita kena fikir dulu. Jangan kita tertukar pula. Jangan tertukar dengan wakaf yang lain. Dengan wakaf yang lain. Okey. Seterusnya, kam aujah al-qiraat lil Imam Hisham fi bab al-waqfu ala hamzah al-mutatarrifah. Ini bila ustaz merahkan kam. Kenapa ustaz merahkan kam? Kerana kadang-kadang calon terlupa jawab untuk soalan kam ini. Dia tanya kam dahulu. Barulah dia tanya dia suruh kita sebutkan wa uzkurha. Wa uzkurha. Mula-mula dia tanya kam ni dahulu. Jadi kita kena jawab kam tu berapa dulu. Iaitu inilah maknanya salasah aujah. Maknanya 3 wajah. Dan sebutkan apa dia. Barulah kita pun sebutkan. Baru kita sebutkan. Maknanya jangan ketinggalan. Maknanya kalau tidak rugi dah kat sini 1 markah. Ya, betul. Rugi 1 markah. Jadi kena hati-hati. Yang ini, ini soalan yang biasanya bentuk soalan yang famous lah. Dia datangkan ayat Quran, dia datangkan kalimah, suruh kita teka wajah. Apa dia wajah dia. Kenapa Ustaz fokus kepada kalimah yakzibun? Kalimah yakzibun, dia minta kita datangkan wajah, maknanya kita kena terangkan. Macam mana? Macam mana? Maknanya dhammul ya wa fathul kaf wa tasydid azal yakzibun. Yakzibun. Tetapi sekiranya Luqman, sekiranya kata calon ni terlupalah macam mana apa dia dia tahu baca, maknanya Imam Hisham ni baca yakzibun ni yukazibun. Tetapi dia lupa alamat baris depan apa tak ingat dhammul ya wa fathul kaf apa semua dia tak ingat. Cuma dia tahu bacaan yukazibun. Jadi tulislah. Kalau tak ingat juga macam mana, tulislah kalimah dan bariskan. Tuliskan kalimah dan bariskan yukazibun tu. Bariskan betul-betul. Bariskan betul-betul. Moga-moga ada markah lah. Jadi ada lagi perkataan-perkataan lain selain daripada itu. Yukhadi'un lah apa semua yang kita boleh buat. Tapi ada yang benda yang kita tidak boleh buat macam tadi. Macam ni ada juga yang kalimah yang kita tidak boleh gunakan kaedah ini. Contoh majreha. Bacaan dia imalah. Macam mana kita nak tulis? Takkan kita tulis balik majreha seolah-olah macam kita salin balik. Jadi kena fahamlah. Bukan semua tempat boleh digunakan cara yang tadi. Baik. Arif al-waqfu lughah wa istilah. Ini sama je, maknanya tulis betul-betul. Lughah dia minta istilahan. Bayin wujuh al-qiraat indal Imam Qalun An-Nafi' Ibnu Katsir. Qalun An-Nafi'. Bila sebut Qalun An-Nafi', maka kena tengok betul-betul. Dia nak Imam Qalun. Imam Qalun. Sebab apa? Kadang-kadang dia mengelirukan. Bila kita tak buat macam ni, dia ingatkan 3 imam pula Luqman. Dia ingatkan dia nak apa? Wajah qiraat Qalun, Nafi' dan Ibnu Katsir. Sebenarnya Qalun ni perawi kepada Imam Nafi'. Jadi kena tahu betul-betul. Kena buat keyword dia. Dia nak Qalun dengan Ibnu Katsir. Jadi ini kalimah dia. Kalimah dia nu'minu ulaika tijab. Ini cara-cara, maknanya cara kita nak jawablah susunan dia. Susunan dia. Tadi dia keluar, dia datangkan kalimah, kita teka wajah. Ini dia datangkan wajah, kita teka, kita kalimah. bagi kalimah. Bagi kalimah. Ini sama juga wajah. Ini antara contoh inilah susunan je lah. Susunan cara jawab dia, maknanya kita tulis nombor. Jangan kita letak poin saja, maknanya letak nombor biar tahu. Ini penting, semak ejaan kalimah atau istilah ini kesilapan umum. Calon teliti semula semua soalan yang bermasalah selepas selesai menjawab soalan. Ibdal, jangan tertukar dengan badal. Jangan main bedal je. Macam Ustaz cakapkan tadi. Ibdal, badal, bitaslis badal. Sama juga dengan silah mim jamak. Jangan kita letak silah sahaja. Bila silah sahaja, kemungkinan dia boleh jadi silah mim jamak. Dia boleh jadi silah hak kinayah. Boleh jadi mak silah. Ini
Jadi ini kena hati-hati. Jangan pula letak wasal pula. Ada juga silah dia letak wasal. Okey, inilah kita kata sedikit panduan yang boleh ustaz tunjukkan kepada calon. Okey, jadi ini panduan belajar maharat macam biasalah, rujuk buku teks, belajar secara berpasangan, latih tubi menghafal, tasmik hafazan, semak nota dengan guru, latihan menulis jawapan dan bincang soalan dengan guru. Okey, baik. Jadi itu antara panduan menjawab, dan dengan cerita ustaz nak kongsikan tepukan semangat kepada murid-murid kita. Silakan ustaz. Jom sama-sama kita tonton dan kita ambil semangat. Okey. Calon-calon boleh bersedia. Okey, berdiri. Okey. Bila ustaz sebut SPM, okey ustaz buat SPM. Boleh. Siapa boleh? Saya boleh. Kamu semua boleh lakukan. Okey, inilah kata-kata semangat ustaz yang selalu ustaz gunakan dekat anak-anak didik ustaz di sekolah. Masya Allah, saya dengar pun saya naik semangat ustaz. Dan sebagai penutup, rumusan terakhir pembelajaran kita hari ini. Silakan Ustaz Jo. Okey. Rumusannya kembali kepada teknik haf an asim itu tadi yang ustaz ceritakan, iaitu H hafal, A amal, F faham. Ini poin-poin penting, maknanya dalam maharat inilah yang penting, kena hafal, kena amal, kena faham. Dalam hal ini insya-Allah dapatlah kita menjawab A+. Jadi jangan mengalah sebelum mencuba. Insya-Allah ustaz doakan semoga calon-calon maharat Al-Quran kertas 2 nanti akan mendapat A+. Insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Jo atas perkongsian yang telah diberikan kepada kita. Apa yang boleh saya simpulkan, baca soalan elok-elok, kemudian tenang, fikir sekejap dan bismillah jawablah soalan yang ditanyakan. Mudah-mudahan kejayaan milik kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Hafizul Muhammad Sis yang sudi bersama dengan kita, dan juga kepada murid-murid yang sudi menonton dan mendengar nasihat dari Ustaz Jo. Apapun saya doakan kejayaan milik anda semua. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.